alaihi wasallam. Dalam perjalanan ke Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada dalam keadaan berpuasa. Mereka tiba di Kadid. Rasulullah apabila mereka tiba di Kadid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi meneruskan puasanya dan diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum tidak berpuasa. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bertujuan melaksanakan keizinan Allah kepada mereka yang musafir, terutama lagi kepada musafir jihad fi sabilillah. Firman Allah Ta'ala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maksudnya, maka sesiapa di kalangan kamu sakit atau dalam keadaan musafir, maka hendaklah ia mengulanginya pada hari yang lain. Ya Al-Baqarah ayat 184. Di mana Kadid ini satu wilayah di luar Madinah yang melebihi 2 marhalah. Dan terhukumlah Nabi telah bermusafir pada masa itu dan berjalan keluar di siang hari dari Madinah menuju ke kota Mekah. Berjalan kaki, naik unta, tak tahu berteduh di mana. Memang merupakan satu ujian yang berat dan memang tak tertahan kalau tak betul-betul kerana cuaca yang panas. Ana dengan izin Allah tiap tahun bawa jemaah pergi buka puasa di Masjidil Haram tu. Masuk ke Madinah berpuasa tak apa, dia on steady aja. Bolehlah 2 hari atau 3 hari berbuka di Masjid Nabawi. Lepas tu pukul 2 petang selepas solat zuhur berangkat naik bas terus ke Makkahul Mukarramah. Singgah di Bir Ali, pakaikan ihram, berjalan 3-4 jam. Mula seorang jam minta betul. Betul. Ustaz, pukul berapa Ustaz? Duk tanya bila nak buka. Tu dalam bas itu. Dengan pisang dia, dengan orange juice dia, dengan roti, dengan kek. Duduk dalam aircon, tarik lagi tirai itu. Geduk-geduk tidur yang berdengkur lepas ke depan bom bunyi. Talbiah ke mana apa ke mana. Jaga-jaga tengok. Entah apa-apa. Tanya Ustaz lah, tantah. Dia kan tahan dah masuk tu. Dia kan nak buka aja. Tu dalam bas pun berasa berhenti solat asar tu, tak masuk maghrib lagi asar pun dah mula dah nampak redup. Tantah anu tak Ustaz? Anu apa? Dia kena tanda air aja. Baru itu je dah tak tahan dah. Maka cubalah kita bayang Nabi dan para sahabat. Dan Rasulullah berbuka teruk tu Ustaz, tak tahan ke? Rasulullah tahan. Jasad Rasulullah tu seorang dia 70 lelaki yang lain kedekat dia. Entah ni yang sembang Rasulullah ni 3 hari direct dia tahan. Tu Nabi buka, nak bawa hukum boleh berbuka ketika musafir yang tu. Sahabat ikut, bila Nabi berbuka semua. Apa hal? Tu kata sahabat dia reti adab, dia faham, dia reti kedudukan dia di mana, Nabi di mana. Dah kalau Rasul berbuka terus mereka berbuka semua. Habis 10 ribu tu buka semua. Musafir. Jadi ini ayat dia kalau tak tahan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Boleh ganti, bukalah, ganti hari lain. Hari-hari bila esok gantilah. Baiknya Allah Ta'ala tu. Tak kata hari ni buka besok ganti. Lalu ditanya mengapa awak tak berpuasa? Dia kata kami berjihad maka kami tak perlu puasa. Yang tu lain. Entah kena puasa dulu, bersahur dulu. Sampai pukul 11 nampak dah tak boleh dah. Dia peluru berpandu dengan peluru senapang dah nampak sama aja. Buka, pergi cari air minum. Kan sampai nak tala musuh pun tak tahu peluru mana nak hantar, buka puasa je lah. Tu baru boleh tak puasa. Tapi di peringkat awal berpuasa dulu. Bukan langsung tolak sebulan tak buat kerana kami berjihad, tu tak betul. Bahkan lebih afdal kalau tahan ketika berjihad tu berpuasa lagi. Mati syahid lagi, mati dalam berpuasa lagi, bulan Ramadan lagi. Berjuang berjihad lawan tentera kafir lagi. Dia banyak fadilat dan kelebihan.
Maka Allah menentukan Rasulullah dia kena buat begini supaya mendatangkan hukum untuk memudahkan kita sebagai umat memahami perjalanan itu. Allah Subhanahu wa taala mengurniakan rahmat kepada hamba-Nya dalam menunaikan ibadat dengan rukhsah, yakni kemudahan, di samping azimah, yakni kewajipan yang menjadi bebanan, dan ada yang memerlukan pengorbanan. Telah selalu kita sebut kata perjuangan Islam ini, dia terpecah cabang kepada dua. Satu dia panggil secara azimah. Azimah ni makna bertahan, jadi apa jadi, lingkup-lingkup apa saja bertahan situ. Yang kedua dia panggil rukhsah. Rukhsah ni ada kelonggaran, ada flexibility, tapi bukan dalam semua keadaan. Kedua-dua ini bagus, tetapi ulama-ulama menyatakan memilih azimah lebih mulia daripada rukhsah itu sendiri. Umpamanya contoh, Syahid Ibrahim Libya rahmatullahi alaih bersama dengan seluruh rakan-rakan di Mamali, ketika dikepung sebelum ditembak, berlaku pujuk memujuk di antara pihak polis untuk mereka serah diri. Kalau di saat itu Ibrahim Libya Syahid rahimahullahu ta'ala serah diri, bermakna dia mengambil jalan rukhsah. Dia akan hidup lagi. Lepas 2 tahun setengah, mungkin 5 tahun dia akan bebas. Boleh bersyarah lagi, boleh hayat merata lagi. Tetapi antara rukhsah dan azimah, Syahid memilih azimah. Kita tidak akan berganjak, mereka tidak boleh ambil kita. Kalau hampa nak ambil aku, hampa kutip mayat aku bawa keluar. Itu sungguh berlaku. Itu dia panggil azimah. Bukan bunuh diri, menyerah buta, itulah patut. Ada. Itu azimah. Itu betul jalannya. Dan itu lebih mulia daripada rukhsah. Ada yang mencadangkan rukhsah di masa itu. Syahid Ustaz Ibrahim menolak. Ini bukan masanya. Kita telah menanti saat ini puluhan tahun, dan inilah masa kita nak mengambil syahid itu, kata dia. Itu dia panggil azimah. Ya, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu ada yang mengambil rukhsah, ada yang mengambil secara azimah. Sumayyah radhiyallahu anha syahid, menjadi syahidah pertama dari kalangan muslimat. Dia mengambil jalan secara azimah. Manakala beberapa sahabat yang lain, dia ada yang diseksa, dipakaikan baju besi, dijemur tengah panas, dia tak tahan, dia lafazkan kalimah kufur. Lalu hebohlah seperti Ammar bin Yasir. Dia dihebohkanlah, menyatakan Ammar telah kafir. Lalu Ammar menangis jumpa Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, demi Allah sebenarnya saya tak tahan dah. Saya dah tak tahan sangat panas, duduk dalam baju besi kena jemur, mana tahan. Tu saya lapar kalimah kufur, saya buat mengaku, kata saya bersama sembah berhala dengan dia orang. Kerana saya nak lepas, demi Allah hati saya tak menyampai sikit pun kecuali beriman kepada Allah. Lalu turun ayat membenarkan tindakan Ammar bin Yasir. Lalu Nabi SAW bersabda, demi Allah, sesungguhnya daripada rambut sampai tapak kaki, sekujur tubuh Ammar dipenuhi dengan iman kepada Allah. Ada ustaz tu dia kata dia mengaku kafir, itu rukhsah. Kalau dia mengambil azimah pun dia di atas jalan yang betul. Jadi dalam kes ini Nabi mengambil rukhsah supaya menjadi iktibar pada umat. Kalau nak buka dalam jihad bulan Ramadan boleh. Tak kata jangan kita tak tahan, buka lah. Tapi kalau memegang kepada azimah, bertahanlah. Sampai entah nak petik pun tak boleh, nak pakai 3-4 jari nak tarik pemetik itu, tu haru sangat dah. Tak anak nak bertahan, tak apa, entah ambil azimah tu, duduk situ, tak berdosa pun. Cuma takut kalau tak tahan nanti menghalang-halangi kerja jihad itu je lah. Rasulullah tahan apa sangat dah berjalan ke Mekah, tak ada benda ke dia ada kekuatan. Rasulullah ni mukjizat, tapi dia berbuka, dia untuk mengajar kita sebagai umat memahami hal ini. Musafir di padang pasir adalah perkara yang berat. Apatah lagi di samping musafir, mereka juga melaksanakan kewajipan jihad